Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertasdiklah kepada saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada saya dan kita semua hatta kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan di alam maya ini. Dan insya-Allah pada petang ini sukacita saya membentangkan suatu bab yang menyatakan rahsia dalam solat. Solat yang kita dirikan selama ini dalam tempoh usia akhil balik, sehinggalah seusia saya dalam tempoh 40-an tahun ini. Maknanya kepada saya dan kita semua yang saya raikan, para muallim, muallimah, para pencinta ilmu, para penuntut ilmu di kalangan ahli keluarga saya dan para sahabat semua, kenalan-kenalan yang dekat maupun yang jauh yang berada di lokaliti ataupun di kediaman masing-masing maupun di tempat kerja ataupun di atas kenderaan sekalipun, wallahu alam. Saya muliakan kita semua yang berhajat kepada hikmat sokongan Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa ingat kepadanya. Bukankah kita sendiri berdoa bagaimana doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Muaz ibn Jabal, wahai Muaz, aku menyintaimu kerana Allah. Maka apabila telah kamu selesai solat, ucapkanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, tolonglah daku agar mengingatimu. Kita minta pertolongan Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu, menyokong, memberi ilham kepada saya dan kita semua sentiasa mengingati dia dan mensyukuri akan nikmatnya dan perbaguskanlah ibadah kita di sisinya. Maka dalam hal ini, dalam tempoh kita berada dalam satu bulan yang penuh barakah, iaitu Ramadan al-Mubarak, tentulah nilai tambah ketika seumpama kita melakukan ketaatan dikala kita mendirikan solat, seumpama solat fardu yang didirikan. Begitu juga solat sunnah, sama ada siang dan malamnya. Tentulah ada tanggungjawab kita kepada Allah. Apatah lagi kita kena rasmi memahami hakikat ketika kita solat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, firmanullah taala, wa aqimis salata lizikra, dan dirikanlah, wa aqimis salah, dan dirikan salat talizikra, untuk mengingati daku. Maksudnya ketika kita mendirikan solat agar kita benar-benar mengingati Allah,
agar kita benar-benar mengingati Allah. Maka alhamdulillah kita dibantu dengan baik dalam satu kitab, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kenalan maupun hatta ahli keluarga saya sekalipun berdasarkan sumber ilmu, takrij beberapa kitab. Antaranya sumbernya kitab Ihya Ulumuddin. Kerana musannaf kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Ihya Ulumuddin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mempunyai hujah-hujah tertentu didatangkan sebagai satu dalil. Dan bila kita mendengar dan memahami, membaca kitab Ihya Ulumuddin dalam bab yang menyatakan rahsia khusyuk dalam solat, maka kita menilai solat yang saya dan kita semua dirikan selama ni. Seumpama saya telah berpuluh tahun dah solat. Kita semua telah mendirikan solat lama dah. Begitulah juga kita melakukan puasa. Telah lama puasa. Subhana rabbiyal azim. Maka bagaimana status tingkatan solat kita? Walaupun solat ini setengah di antara kita mungkin timbul persepsi apa faedahnya kita bincang tentang solat. Solat ini telah lazimi kita lakukan. Persoalannya sejauh mana kita mendirikan solat. Itu jawapannya. Bagaimana, apakah benar-benar kita berdiri dalam keadaan bermula dengan wuduk, mengambil wuduk yang sempurna, kemudian memberi salam, diiringi dengan istighfar, wirid, zikir dan doa. Sejauh mana kita lakukan. Maka berdasarkan beberapa isi kitab di depan saya ini, Masya Allah, kita akan menilai. Saya sendiri bila membaca kitab ini, dalam bab ini, maka kita boleh menilai. Mengisafi, kemudian bila kita menilai, kemudian kita mengisafi tahap solat kita yang selama ini kita dirikan, apakah benar-benar kita solat menghadapkan tubuh badan kita bersama hati kita, naluri kita, benar-benar kita tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan, khusyuk dalam solat adalah hadirnya hati seseorang hamba di hadapan Allah dengan merasakan kedekatannya, sehingga hatinya merasa tenteram dan jiwanya merasa tenang, sehingga semua gerakan anggota badannya menjadi tenang, tidak berpaling, yakni kepada urusan lain, dan bersikap santun di hadapan Allah dengan menghayati semua ucapan dan amal perbuatan yang dilakukan dalam solat dari awal hingga akhir. Maka dengan ini dengan bisikan-bisikan syaitan dan fikiran-fikiran yang buruk akan terhindar. Inilah ruh dan tujuan solat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam banyak-banyak definisi tentang khusyuk solat ini telah dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Itu seorang muallim. Maka kita rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ketika kita mendirikan solat, antara langkah awal yang kita wajib lakukan iaitu bertakbir. Setelah kita hadirkan niat. Seumpama azan zuhur berkumandang tadi, maka kita faham dengan baik telah masuk waktu zuhur. Telah masuk waktu zuhur setelah kita mendengar muazzin mengumandangkan azan. Maka kita berkewajiban memenuhi tuntutan ilahi. Kerana kalimah ketika kita mendengar suara azan, seumpama Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar,
Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku sanggup bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia, Allah. Kemudian kita menyebut, muazzin mengingatkan kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku sanggup bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Maka di antara tanggungjawab saya dan kita semua ketika mendengar kalimah syahadah ini, iaitu kita wajib berusaha memenuhi tuntutan ataupun ajakan tauhid kepada Allah yang benar, dan berkewajiban diri saya dan kita semua untuk mengikut sunnah yang telah ditunjukkan ataupun diberi pandu arah oleh baginda Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam keadaan bermujahadah mendirikan solat berjemaah. Baginda sebagai pemimpin kekasih Allah, sebagai Rasul Allah, Nabi Allah, juga sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka baginda mempamerkan, menzahirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, iaitu kita menuruti akan segala apa yang Allah perintahkan. Maka kalimah tauhid, seumpama la ilaha illallah, kita berkewajiban memenuhi. Bukan sekadar pada lidah, tapi benar-benar kita berusaha untuk memenuhi tuntutan kalimah syahadah itu. Maka dalam niat itu, maka kita hadirkan niat. Lakukan solat ini lillahi ta'ala, kerana Allah. Bila masuk waktu azan, kemudian kita bertanggungjawab untuk membuat persiapan, menyempurnakan wuduk, kemudian berazam untuk menunaikan kefarduan, kewajiban kita kepada Allah. Wasilah dengan apa? Wasilah dengan ittiba'. Ittiba' itu yang termasuk juga yang tuntutannya dalam kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah menyampaikan risalah agama kepada saya dan kita semua. Maka telah sampai agama itu kepada kita, din yang kita anuti ini, a way of life, gaya hidup sebagai seorang Muslim, mukmin yang beriman kepada Allah. Seandainya kita benar-benar beriman kepada Allah, tentulah kita akan rasa betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi yang lain-lain. Baik. Maka dalam bicara pada petang ini, menyambung kembali dalam satu siri yang telah saya sampaikan, rahsia dalam solat 1.0 lebih kurang seminggu yang lalu. Boleh semak dalam rakaman audio kuliah, tajuk yang lebih kurang sama, rahsia dalam solat itu 1.0. Maka pada petang ini kita sambung bagaimana ketika kita bertakbir, ketika kita mengangkat takbir, bagaimana telah dinyatakan secara baik oleh musannaf kitab ini, mensyarahkan musannaf kitab ini, maknanya Syekh Jamaluddin Al-Qasami, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami, seorang yang alim, yang memahami ilmu tafsir, yang memahami ilmu hadis, dan dia beramanah mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin ini. Yang mana Masya Allah bila kita lihat bagaimana syarahnya, kita akan dapati dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi SAW dijadikan sandaran yang begitu baik. Taib. Ketika kita bertakbir, ini semua orang bertakbir. Saya ulang sebut, untuk hadir rasa khusyuk dalam solat, antara langkah yang boleh dilakukan iaitu ketika kita mengangkat takbir ini, kita kena perasan kita bertakbir ini kepada siapa. Bila kita sebut sendiri Allahu Akbar, Dia yang Maha Besar, maka rasminya kepercayaan dan keyakinan kita, yakni soal akidah kita bertauhid kepada Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Bermula takbiratu ihram yang pertama, sampailah beri salam. Berapa kali takbir kita telah
kita telah ungkapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, mudah-mudahan setiap kali takbir kita datangkan suatu yang dimaksudkan kehadiran hati. Hadirnya hati ini apabila kita memahami tafahum, memahami apa yang kita baca. Memahami bukan sekadar dari segi sudut lafaz, tapi bertanggungjawab, menuntut ilmu berkaitan dengan betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu ilmu yang memberi penerangan dan pencerahan betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menyatakan dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda bagi kekuasaan Allah yang azim. Bagaimana bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang yakin sungguh betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dengan ilmu kita mendapat pencerahan betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini. Itu satu bab yang khusus yang maknanya kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu apa bukti yang mana yang menyatakan Allah ni begitu azim di bumi ini, hatta di langit, hatta di alam gaib sekalipun. Maka itu satu bab yang insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang perkara itu. Sebahagiannya telah saya bincangkan pada bicara-bicara yang lepas. Tapi maka fokus pada petang ini, ketika lidah kita mengungkapkan takbir, maka janganlah kita mendustakannya, kerana apabila dalam hati kita itu ada suatu perasaan bahawasanya ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan itu besar dosanya. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Fahami baik-baik nukilan kata-kata pengarang kitab ini. Bagaimana ketika kita mengungkapkan kalimah takbir, janganlah kita mendustakan kalimah yang kita sebut itu. Kerana apa? Apabila hati kita, sebenarnya pada hakikatnya bila kita mengungkapkan kalimah Allahu Akbar, maka bersama dengan kehadiran hati betapa Allah ni maha besar daripada segala sesuatu. Dan adalah satu kesalahan yang besar apabila kita mengangkat sesuatu yang lain selain daripada Allah, lebih besar daripada keagungan, kekuasaan, kerahmatan, kemuliaan, kesempurnaan sifat Allah. Jika hawa nafsu itu mengatasi urusan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lebih cenderung untuk mengikut hawa nafsu, maka ini bererti kita telah membesarkan hawa nafsu dan kita mengangkatnya sebagai apa yang telah kita jadi hamba kepadanya. Dalam bahasa kitab ni lagi jelas, maka seumpama siapa yang mengangkat nafsu ni naik ke atas lebih tinggi, maka sebenarnya seakan dia mengangkat nafsu itu sebagai Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah An-Nazi'at, selalu saya ulang sebut bagaimana sifat orang yang bertakwa. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa amma man fa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang merasai kebesaran Rabb-Nya, yakni di hadapan Rabb-Nya, di hadapan mahkamah Rabb-Nya, di hadapan Rabb-Nya, dia merasai kebesaran Rabb-Nya dan dia tidak menuruti hawa nafsunya. Itu sifat orang yang bertakwa. Maka bukankah kita objektif dalam Ramadan ini untuk meraih sifat takwa yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah Allah nyatakan dengan satu ayat yang masyhur dalam Ramadan ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai, Allah seru dengan sapaan yang begitu seni dan begitu rahmahnya Allah Subhanahu wa taala menyantuni. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu daripada kamu, agar kamu mencapai maqam tingkatan takwa. Jadi subhanallah, bagaimana takwa kita apabila di antara insan ini, waliyazubillah, saya minta diri saya pun dijauhkan daripada sifat terperangkap dengan pengaruh hawa nafsu. Pertama, kita bertanggungjawab membesarkan Allah mengatasi yang lain. Jadi hikmah sebenarnya kita dalam beramal ketaatan ini, kita kena ada sifat hati-hati. Kerana hati-hati itu takwa. Yang disebut takwa itu antara pengertiannya berhati-hati dalam perjalanan kehidupan ini mengikut sedaya upaya yang Allah telah beri garis pandunya, lawnya, peraturannya, hukum hakamnya, syariahnya, yang dimaksudkan syariahnya. Subhanallah, maka seumpama basic yang saya menyatakan, apabila azan berkumandang, sebenarnya sunnah muakkad sangat dituntut semua orang menuruti suara muazzin. Sekiranya muazzin menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita yang ramai-ramai ini yang mendengar dengan jelas suara azan berkumandang di masjid ataupun di surau. Kemudian apatah lagi sebahagian di antara kita ada rumah yang berjiran dengan masjid dan surau. Maka subhanallah, tertiblah, yakni berakhlak dengan akhlak Quran dan sunnah. Kerana akhlak Quran, wa rabbaka fakabbir. Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan terhadap Rabbmu hendaklah kamu agungkan. Maknanya bila dengar azan ni, subhanallah, semua orang kena berhenti bercakap. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat tertib mendengar suara azan, muliakan azan. Walaupun suara Bilal, kita lihat dalam sirah, walaupun suara Bilal tidak selunak suara muazzin yang ada sekarang ni. Ini rasmi. Suara Bilal, Masya Allah, Allah rupa paraskan dia dengan berkulit berwarna kehitaman. Suara pun Masya Allah, suara Bilal tidak semerdu para muazzin yang peringkat masjid Jami', kita katalah, ataupun peringkat surau. Tidak semerdu muazzin yang ada sekarang. Tapi bagaimana para sahabat dididik apabila Bilal mengumandangkan azan. Subhana rabbiyal azim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka sahabat-sahabat mentakzimkan Allah, mendapati dengan apa yang Rasulullah isyaratkan, ikutilah apa yang diucapkan oleh para muazzin. Suara Bilal itu, apabila Bilal menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang ramai-ramai ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, secara perlahan-lahan, setelah mendengar setiap kalimah-kalimah yang disebut oleh suara muazzin itu. Subhanallah. Jadi masih ada tempoh yang cukup untuk kita perbaiki. Dengarlah azan, kena tarik handbrake kalau kita ada mesyuarat sekalipun. Kita ada sesuatu yang kita tengah bersembang, kita sedang berbual-bual. Tanggungjawab kita sebagai iman kepada Allah dan memenuhi ittiba' sunnah Rasulullah, iaitu berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Subhanallah,
maka kita kena berhenti beradab mendengar azan. Ada makhluk Allah yang mendengar, mereka juga mendengar suara azan, maka berhenti. Ada yang melaungkan seumpama mengikut suara azan itu. Terbukti dalam YouTube ada sekumpulan anjing, mereka sedang dalam kelompok mereka, tiba-tiba setiap kali azan dan di waktu rakaman itu dirakamkan, anjing ini dia terdiam dan ada beberapa wakil di antara mereka mengikut suara azan, dan sebahagian di antara kita menyaksikan di kediaman kita di taman, kita kedengaran setiap kali azan subuh anjing, setiap kali azan zuhur anjing ikut serta setelah muazzin itu melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang benar ada kenyataan bagaimana sebahagian anjing Allah izin diperlihatkan, mereka mampu dengan izin Allah melihat operasi ataupun gerak kerja syaitan. Itu sebahagian anjing diperlihatkan begitu. Mempunyai satu kemampuan, berdasarkan satu riwayah, anjing ini dia boleh melihat syaitan di satu keadaan. Namun demikian, bukan semua anjing itu, anjing yang kita kata anjing ini seumpama sifatnya memang haram. Seumpama dia termasuk sekiranya basah dagingnya dan sebagainya, maka haramlah kita memakan ataupun menyentuhnya. Namun demikian, dari segi status anjing itu sendiri, bukankah ada kisah anjing yang dimuliakan Allah ditidurkan selama 309 hari, 309 tahun bersama pemuda di Ashabul Kahfi itu, yang maknanya bermalam ditidurkan dalam satu gua dalam surah Al-Kahfi itu. Maka di antaranya seekor anjing. Anjing itu dimuliakan Allah. Allah datangkan sebagai satu pembuktian. Ditidurkan bersama pemuda lebih kurang dalam 7 ke 8, termasuk anjing tu. 8 bilangannya. Subhanallah, apa yang saya nak maksudkan, bagaimana ketika takbir ini, jadi apabila kita mengucapkan Allahu Akbar itu hanyalah semata-mata di bibir. Apabila kita mengungkapkan Allahu Akbar itu hanyalah semata-mata di bibir, sebaliknya hati mesti yakin dan percaya kebesaran Allah. Alangkah besarnya bahaya atas pelakuan yang sedemikian ini, dan jika terjadi demikian, segeralah disertai dengan taubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita juga mestilah berbaik sangka di atas kemuliaannya dan pengampunannya terhadap hamba-hambanya. Subhanallah. Nampak? Saya menyatakan sebagai suatu yang jelas, apabila seumpama kita mendengar suara azan berkumandang, semua orang kena tertib. Hormatilah suara utusan yang Allah muliakan, yakni bukan sekadar Rasul sebagai utusan Allah, tapi pemegang amanah din agama ini, termasuk suara muazzin di masjid dan di surau. Apabila mendengar suara azan berkumandang, maka tertiblah saya dan kita semua, diam dan menghormati, kemudian menjawab setiap ayat-ayat yang telah disebut oleh muazzin itu. Begitulah juga ketika kita mendirikan solat, ketika kita mengungkapkan kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini bukan sekadar pada bibir, sebaliknya kena dengan kehadiran hati. Dan alangkah disebut oleh pengarang kitab ni, alangkah bahayanya apabila kita mengungkapkan kalimah takbir, tiba-tiba kita membesarkan sesuatu selain daripada Allah. Ini suatu, kita lihat bagaimana orang-orang yang diberi ilmu
diberi pengetahuan maupun yang ada keinsafan, kesedaran betapa azimnya Allah mengatasi yang lain-lain. Kita dalam bab ketaatan ini, kita kena ambil contoh orang-orang yang tahap keilmuan dia maupun tahap amalan dia yang tinggi tingkatannya sehingga nampak kesolehan pada gerak kerja, amal perbuatannya. Maka kita lihat walaupun siapa pun dia, kita lihat bagaimana ada hartawan yang memiliki aset sampai bilion. Ada seorang asalnya daripada Yaman. Kisah ini dikhabarkan oleh Sahibul Samaha, mantan mufti wilayah persekutuan. Menyatakan seorang yang Masya Allah begitu tertib mendatangi rumah Allah setiap kali 5 waktu solat fardu, tertib dalam keadaan memenuhi seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, iaitu menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Masya Allah, walaupun dia kaya raya, dia seorang billionaire, dan apabila Sahibul Samaha mufti wilayah persekutuan bertanya kepadanya, Syekh, wahai Syekh, apa rahsia antum ni dalam keadaan sampai, maknanya meniaga ni sampai kaya raya, ada aset di luar negara, dalam negara Malaysia ni, apa rahsianya? Ringkas pada sebutannya, dia kata takwa pada Allah. Bertakwalah kepada Allah, itulah rahsianya. Subhana rabbiyal azim. Bagaimana seorang korporat yang billionaire tapi Masya Allah tertib solatu jemaah setiap 5 waktu, pergi ke masjid, memenuhi tuntutan ilahi, mentakzimkan Allah, kemudian istiqamah. Dan ditanya soalan yang kedua bonus, wahai Syekh, bagaimana Syekh niaga ni macam mana boleh naik sampai begitu cermelang, begitu berjaya sekali dalam perusahaan ataupun perniagaan yang dimajukan? Apakah Syekh mempunyai modal, ada berhutang dengan bank ataupun mana-mana institusi pinjaman yang lain? Maka dia menyatakan, sebenarnya dia kata, bank tu aku punya. Subhanallah, bila bank maknanya tentulah orang tu kaya raya. Tapi saya nak ambil ibrah pengajarannya, betapa orang ini dia meletakkan Allah mengatasi yang lain-lain. Sebab itulah dia berjaya meninggalkan segala sesuatu. Sedangkan bukan dia tak ada kediaman yang mewah, bukan dia tak ada aset-aset yang bernilai di dalam akaun company-nya, maknanya company-nya ada beberapa anak syarikat dan sebagainya. Bukan dia tak ada harta benda maupun tanah yang ada geran dan sebagainya. Bukan dia tak ada kenderaan yang maknanya mewah dan sebagainya. Bukan dia tak ada keluarga yang dikasihi, anak-anak cucu yang disayangi, dicintai dan sebagainya. Tapi bila dia meletakkan Allah ni mengatasi yang lain-lain, dan dia sebut, dia mempraktikkan bagaimana perlunya ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tangga-tangga kejayaan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita boleh ambil ibrah. Maknanya pada bab yang menyatakan pada angkat takbir ini, setiap kalimah takbir ini, saya dan kita semua jangan sampai peringkat kita berdusta, berbohong. Bukan sekadar bawa batang tubuh saja ketika solat ni, tapi kenanya hati nurani kita, iman kita kepada Allah, mentakzimkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, hendaklah kamu membesarkan Allah, pada Rabbmu hendaklah kamu besarkan. Ini firman Allah pada ayat yang ketiga dalam suratul Mudaththir. Subhanallah, kesan daripada tarbiyah ilmu wahyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala terpakai buat baginda Nabi SAW. Kerana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran, bahawasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah penterjemah dan menafsirkan Al-Quran dengan ilham dan mujizat ilmu Al-Quran itu masuk dalam dada Nabi SAW, dalam hati baginda Nabi SAW, terpancar pada akal fikiran Nabi SAW, sehingga segala gerak kerja Nabi SAW, Masya Allah, tertib. Tertib bukan sekadar
Bukan maksud meninggalkan dunia yang sementara, tapi menggunakan dunia ini sebagai wasilah jambatan untuk satu aset yang bernilai di akhirat nanti. Kerana hikmah dunia ini sebagai tempat tumpangan kita berehat di satu perjalanan, seumpama penggembala berehat di satu tempat teduhan pohon, kemudian satu ketika nanti kita akan dijemput rasmi, akan meneruskan perjalanan hidup ini sebagai di dunia ini sebagai satu transit. Maka kita akan beralih di persempadanan baru nanti, yakni yaumul barzah. Semua orang akan masuk satu sesi alam barzah. Kemudian alam apa? Alam yang seterusnya, alam mahsyar, alam yaumuddin, hari agama tu. Jadi tak berhenti setakat tu, kena meneruskan lagi perjalanan yang begitu jauh jaraknya, lama masanya, sampai ke penghujung kehidupan di yaumul akhir itu, sama ada syurga, insya-Allah kita dimasukkan ke dalam syurga, dan kita menafikan, kita minta kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, jauhkanlah, peliharalah daku, hatta kita niat Allahumma ajirna minan nar, dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Ini tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Ar-rijal kawamun 'alan nisa. Maknanya lelaki ni dia kena ada credibility dia. Sebagai ketua keluarga, bukan soal makan, minum, pakai, kenderaan, kediaman, kehidupan dan sebagainya, tapi roh Islam itu, roh agama itu perlu kita daulahkan, kita praktikkan benar-benar, maknanya menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam langkah yang seterusnya ketika kita nak meraih rahsia dalam solat itu, ketika doa iftitah. Bukankah saya dan kita semua membaca satu doa iftitah sebagai pembuka ketika sebelum membaca suratul Fatihah? Sebenarnya sebagai keterangan yang berdasarkan dalil, ada beberapa lafaz doa iftitah ini. Bukan satu saja, tapi ada beberapa versi ataupun beberapa najah yang bagaimana lafaz doa iftitah ini. Yang biasa kita sebut, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi sampailah akhir. Ada pula doa iftitah juga, disebut bagaimana Rasulullah SAW pada solat malamnya Rasulullah bertakbir. Seumpama Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asina, wa subhanallahi bukratan wa asina, wa subhanallahi bukratan wa asina. Kemudian Rasulullah membaca, A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi kalau nak catatan sebagai nota dan sebagainya, sila semaklah di Google ataupun mana, minta petunjuk ataupun kita type maknanya doa iftitah yang Rasulullah baca. InsyaAllah akan keluar apa yang seumpama yang saya sebut tadi. Namun lazimnya kita akan baca, iaitu aku hadapkan wajahku, mukaku ke arah zat yang menciptakan langit dan bumi. Wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Maka dalam ayat ini, mengikut pengarang kitab ini, bukanlah semata-mata wajah zahir saja. Maknanya batang tubuh kita, kepala kita, mata kita, dada kita, maknanya hatta mulut kita, dada kita, semua yang di bahagian depan ni kita menghadap arah kiblat saja. Namun demikian yang dimaksudkan juga, iaitu hal ini juga berkaitan dengan maha sucinya Allah. Kerana maha suci Allah dari dibatasi oleh arah, sehingga kita mesti menghadap wajah kita ke suatu arah. Maknanya apa maksudnya? Allah ini dia tidak
tidak maknanya tertakluk pada satu arah saja. Kita secara zahir, secara fikih, maknanya wajib menghadapkan tubuh badan kita ke arah kiblat. Namun dalam masa yang sama, maknanya hati kita ini langsung kena menghadapkan wajah kita kepada wajah hati ini, maksudnya batin kita. Hati kita ini kena fokus tawajuh dengan kesempurnaan sifat bagi Allah. Maka di sini sebenarnya juga yang dimaksudkan wajah, mengikut sebahagian para ulama tasawuf menyatakan wajah batin kita itu adalah hati. Hatilah yang wajib dihadapkan ke hadirat Allah, iaitu zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Kita balancing secara fikih. Pertama, kita hukum zahirnya menghadapkan batang tubuh kita ini, dada kita, mata kita, semua anggota kita hadap ke arah kiblah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Rasulullah juga tertib menghadirkan hati begitu tawajuh, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut-sebut, diagungkan ketika dalam solat itu. Telitilah dengan sebaik-baiknya. Apakah jiwa dan hati kita menghadap kepada apa-apa yang dicita-citakan? Atau apakah perhatian kita masih berkaitan di rumah ataupun di pasar? Ataupun kita masih menurut nafsu syahwah sahaja? Atau kita telah benar-benar menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah yang menciptakan, Rabbal Alamin, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini? Timbul persoalan. Timbul persoalan pada diri saya dan kita semua. Apakah jiwa kita dan hati kita benar-benar menghadapkan apa yang dicita-citakan, yakni kita mendaulahkan Allah. Apakah benar kita mendaulahkan Allah ketika solat itu didirikan? Apakah kita benar-benar tawajuh, fokus hati kita ni berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya kita mengingati Allah ketika solat itu. Ataupun perhatian hati kita ini pergi merewang-rewang, singgah di pasar raya, pergi ke sana kemari, ke hulu ke hilir, ataupun mengingati pekerjaan-pekerjaan yang kita sedang lakukan ataupun yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Ini persoalannya. Jadi ini lumrah sebahagian di antara majoriti insan, termasuk saya lah, waliyazubillah, kadang-kadang perkara ini berlaku. Maka hikmah daripada kita diberi penerangan seumpama pencerahan pada petang ini berdasarkan dipandu arah oleh syarah kitab Ihya Ulumuddin ini, maka kita boleh meneliti dan kita boleh merenung sejauh mana solat yang kita dirikan. Apakah kita sebut ni benar-benar kita ni jadi hamba Allah ataupun orang yang benar, ataupun perkataan saja, tidak pada batin kita, pada hati kita. Ini yang maksud perlunya tanggungjawab saya dan kita semua menilai. Bila kita ada kefahaman ilmu dan dinasihati oleh para ulama yang berkaitan dengan soal hati ini, maka tidak ruginya saya dan kita semua menuruti panduan yang telah diberi para alim ulama. Mereka meletakkan satu sandaran, kemudian mensyarahkan kefahaman itu dengan baik, yang sebenarnya apabila kita mampu mengikutinya, hikmahnya untuk diri kita sendiri. Jangan sampai peringkat kadang-kadang kita tak perasan kita maknai diri kita sendiri. Kenapa? Kita mengabaikan ajakan-ajakan ataupun perintah-perintah Allah yang kadang-kadang kita kena faham dengan baik. Faham dengan baik nilai agama ni. Bagaimana syarah yang sebenarnya. Bagaimana keadaan solat yang sebenarnya yang kita wajib dirikan. Bukan solat ini kalau usia kanak-kanak itu taraf dia, keadaan dia. Tapi malang sungguh kalau kita usia dah
peringkat dewasa maupun peringkat matang maupun peringkat yang berumur, maka subhanallah, solat yang kita dirikan ini sebenarnya dia makin naik pada satu tingkatan kerana adanya kekhusyukan dalam hati kita ketika solat. Jangan sekali-kali pada permulaan bermunajat kita berdusta. Hati kita sama sekali tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan hati kita sama sekali tidak akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita menyingkirkan segala perhatian kita kepada yang selainnya. Oleh sebab itu, ketika bersolat, ketika mendirikan solat, hendaklah bersungguh-sungguh mengarahkan perhatian semata-mata kepada Allah. Sekiranya perkara itu tidak dapat dilakukan secara berterusan, maka timbul persoalan bagaimana kita nak menenangi, bagaimana kita nak mendepani ataupun kita nak menyelesaikan. Memang nak terus dalam keadaan hati kita ni terpaut kepada Allah yang satu saja, suatu cabaran pada saya dan kita semua. Namun demikian, bila kita perasan waktu kita solat, waktu kita baca doa iftitah tu pun subhanallah, sebenarnya tanggungjawab kepada saya dan kita semua ketika kita membacakan tadi wajhatu wajhi lillazi fataras samawati wal ard, kita kena perasan. Kita kena perasan kita ni sedang sebut kalimah ini dan kita kena membenarkan. Jangan jadi pendusta. Sebut kita menghadapkan wajah kita kepada zat yang maha sempurna yang mencipta langit dan bumi. Tapi bila lepas pada kita sebut tu, entah ke mana-mana perginya. Terutama ketika membaca suratul Fatihah. Ini maknanya boleh jadi setengah ulama menyatakan dia berdusta. Dia berdusta atas apa yang diungkapkan. Waliyazubillah. Itulah maknanya bagaimana disebut tadi. Dinyatakan bahaya pelakuan yang seumpama demikian itu, dan jika terjadi demikian, segeralah disertai dengan taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu, kita juga mestilah berbaik sangka di atas kemuliaan dan pengampunannya kepada hamba-hambanya. Allah ni latif. Latif kan ada seumpama dalam suratul Mulk, Azizul Ghafur, disebut dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur, yang apa? Yang maha perkasa dan maha pengampun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan sifat dia maha perkasa. Kalau sesiapa yang mendabik dada ataupun satu pihak dia merasakan dia sudah sempurna sifatnya dan dia berkuasa atas segala apa yang dia boleh lakukan, sebenarnya Allah maha berkuasa lagi. Tu sesiapa pun termasuk saya dan kita semua kena tawaduk dengan Allah. Ketika diberi harta, ketika diberi pangkat, ketika diberi pengaruh, ketika diberi kekuatan, maupun ketampanan, kecantikan maupun keilmuan. Kalau kita rasa kita dah cukup, subhanallah, ada orang lebih cukup daripada kita. Di waktu kita rasa betapa adanya insan-insan lebih mulia kepada kita, maka kita sedarlah diri kita. Mungkin kita ada terlajak pada sampai satu peringkat, maka kita menginsafi diri kita. Dan Allah sifatnya latif, sifatnya lemah lembut, Allah akan mengampunkan. Apabila kita menginsafi diri kita ni, ada terlajak terlebih tu kurang. Itu sifat latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah lembut pada hambanya yang memohon ampun, yang menginsafi dirinya. Termasuk juga dalam solat ini. Ketika solat ini, tu ketika setelah selesai solat, beri salam dan sebagainya, sunnah Rasulullah, Astaghfirullah, 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 aku memohon ampun kepada Allah. La ilaha illallah, kembali kepada syahadah yang benar, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Huwal hayyu
Al-Qayyum wa atubu ilaih. Yang sentiasa hidup, engkaulah yang maha sentiasa hidup. Al-Qayyum, yang engkaulah yang berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padanya, pada Allah. Jadi ini lafaz subhanallah ketika solat, astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ini maknanya munajat seorang hamba kepada Rabbnya, kerana dia menginsafi diri dia. Dia menginsafi dirinya betapa lemahnya, betapa gagalnya ketika dia mengangkat takbir dan sampai beri salam. Sebahagian masanya ketika dia mendirikan solat lalai dalam ucapannya, tidak bersama dengan hatinya, lalai tidak bersama dengan ucapannya. Jadi itulah, bila kita setelah solat, kita memang kena beradab. Kita kena beradab. Istighfar ni maknanya rendahkan hati. Kita hadirkan hati, astagfirullah, astagfirullah, jangan pada lidah aja. Siapa yang meletakkan istighfar itu pada lidah saja tanpa kehadiran hati, kadang-kadang kalau dia tak meneruskan amal-amal maksiat dan sebagainya, apa amal-amal yang melalaikan dia, sebenarnya dia kena istighfar atas istighfar lagi. Dia tak perasan, maknanya kena ada atas istighfar, kerana istighfar yang pertama tadi seumpama main-main. Maka bila dia sedar, dia kena istighfar atas istighfar lagi. Maknanya dia kena tingkatkan istighfar ni pada satu penyesalan, keinsafan. Maknanya, ya Allah, ampunilah aku. Engkaulah yang maha azim, dengan sifat-sifat Allah yang azim tadi. Subhanallah. Itu hikmah ya, ketika kita selesai menunaikan solat. Dan seterusnya ketika kita mengucapkan hanifan muslimin. Hanifan musliman. Wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Hanifan muslimin disebut sini hanifan musliman. Hanifan musliman, yakni dengan maksud, iaitu dengan kecenderungan hati kita sebagai seorang muslim yang menyerah diri. Agama ni hanif. Hanif ni maknanya bersih. Bersih fitrah. Kita kecenderungan hati kita sebagai seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Yakni kita tunduk dan patuh, kita menyerahkan diri kita, semua urusan kita kepada Allah. Ketika itu, ketika membaca doa ini, doa iftitah ini, hanifan musliman, hati kita mesti benar-benar berasa dan yakin dengan Allah, serta mengetahui bahawasanya seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah mereka yang menyelamatkan orang muslim lain daripada bahaya lidah dan tangannya. Kalau ini tidak dapat dilaksanakan, maka ucapan kita merupakan perkataan yang dusta. Oleh yang demikian, bersungguh-sungguhlah melakukan perkara itu pada waktu-waktu yang datang, dan hendaklah ada penyesalan atas apa yang telah kita lakukan yang terdahulunya. Subhanallah. Bila sampai pada waqaf ini, musannaf kitab ini memberi panduan kepada kita. Kena adanya satu perasaan, feeling, iaitu kita berasa benar-benar percaya dan yakin dengan Allah, serta mengetahui bahawasanya tanggungjawab sebagai muslim ini, iaitu ada tanggungjawab kita sebagai muslim. Tadi contoh tadi ada, maknanya pada seorang muslim dengan muslim yang lain ada hak dia, iaitu seorang muslim itu terpelihara daripada lidah maupun perbuatan yang tidak baik kepada muslim yang lain. Dia kena memelihara diri dia daripada melakukan sesuatu something kepada orang lain. Dia kena ada perasaan tanggungjawab agama begitu. Kerana apa? Apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka di waktu itu tanggungjawab kita yang kita sendiri mengaku bahawasanya hanifan musliman. Hanifan musliman ini maknanya kita mengaku merendahkan diri kepada Allah dalam doa iftitah ni, dengan menyatakan kecenderungan hati sebagai seorang muslim, iaitu muslim yang tunduk dan patuh
seorang yang tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Jadi di antara perintah Allah maknanya kena berakhlak sesama insan. Jadi sebenarnya saya nak maksudkan juga sinonim dengan ihya Ramadan ini, antara objektif Ramadan ini, antara hikmah Ramadan ini ataupun tanggungjawab kita mengisi ihya Ramadan ini, iaitu satu, hablum minallah. Satu lagi, hablum minan nas, hubungan dengan manusia pun kena pastikan dalam keadaan tertib dan berakhlak. Berakhlak ini telah digaris pandu oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ketika kita qiyam berdiri, ketika kita mengangkat takbir dan mula kita membaca doa iftitah ini, maka kita ada adab dan akhlak dengan Allah. Tu masa solat, kita kalau tengok solat anak ke cucu dan sebagainya dia main-main, lepas solat kita akan larang, bukan? Kita akan larang. Maknanya kerana solat ni munajat kepada Allah. Jadi bila kita dengar di belakang sana ada maknanya anak ataupun cucu yang solat tapi ada bercakap, ada budak-budak bercakap, kita akan larang budak-budak tu bercakap. Dia solat tapi dia bercakap. Apalah dia taraf anak-anak ataupun kanak-kanak yang baru nak belajar solat. Jadi kita kena larang sebagai satu panduan pada dia. Solat ni tak boleh sembang. Solat ini kena baca apa bacaan dalam solat, dan solat kena dilakukan dengan sempurna. Jadi itu tanggungjawab kita. Yang dia anak ke cucu yang kecil-kecil ni tak apalah. Dia pasal dia bukan belum dia panggil apa ni? Belum berakal yang sempurna lagi. Belum berakal dengan sempurna lagi. Cucu yang umur 2, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya belum berakal yang sempurna lagi. Dia tak boleh membezakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Sebahagian di antaranya boleh beza, tapi ada masa dia tenggelam timbul. Jadi biasa kita pergi ke masjid dan surau dan sebagainya, kadang-kadang ada budak-budak sembang. Sambil solat dia sembang. Jadi tanggungjawab kita ahli jemaah, maknanya termasuk imam ke ataupun wakil jawatan kuasa ataupun kita yang menyaksikan, kita sebut. Maknanya solat ni betul-betul kena solat. Jadi kena dengar bacaan imam, kena baca bacaan tertentu dan sebagainya. Itu tanggungjawab, itu tak apa. Tapi kita yang dewasa, kita yang dah akhir balik, kita yang dah senior ini, orang yang maknanya peringkat umur ni, maknanya kita lebihlah lagi bertanggungjawab di depan Allah. Kerana kita mengaku kita sebagai seorang yang tunduk dan patuh, sebagai Muslim yang sejati. Jadi itulah dia maknanya sebagai seorang Muslim kena peliharakan diri kita ini daripada melakukan sesuatu penganiayaan ataupun yang perkara yang tidak baik kepada Muslim yang lain. Bagaimana pernah Rasulullah SAW mengisyaratkan seorang jiran itu, wanita itu, maknanya Rasul menyatakan dia seorang ahli neraka. Ahli neraka. Sahabat-sahabat heran, apa kesalahannya? Dia solat, dia juga puasa di bulan Ramadan, dia menyempurnakan kefarduan kepada Allah dan agama ini. Tiba-tiba kesalahan dia mempunyai satu sifat, dia maki hamun, dia cela. Dia mempunyai satu sifat, maknanya panas bagan sehingga dia mencela orang lain, dia menghina orang lain dan sebagainya. Dia mencela jiran dia, tidak menunaikan hak jiran yang sepatutnya. Tiba-tiba Rasulullah menyatakan perempuan itu ahli neraka. Ni tanggungjawab kita sebagai Muslim. Kena begitulah dalam Ramadan ini, kena jaga lidah. Bukan sekadar jaga mata, kena jaga lidah, termasuk jaga hati. Dalam Ramadan ni kena jaga hati. Hati juga kita kena hiasi dengan sifat-sifat akhlak yang mahmudah. Jadi untuk minit-minit yang terakhir ni pada petang ini, iaitu ketika kita mengungkapkan wama ana minal musyrikin, wama ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk dalam golongan orang yang musyrik, iaitu yang mempersekutukan Allah dengan apa selain daripada Allah. Kita bertasdik di depan Allah, menyatakan ketika doa iftitah kita sebut apa?
wa ma ana minal musyrikin. Itu penakfian bahawasanya kita ni termasuk dalam orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan yang lain. Ketika kita sedang solat itu, kita tidak wajib terlintas dalam hati kita perkara-perkara yang membawa kepada syirik yang samar, iaitu syirik khafi. Seumpama seorang yang mengabdikan diri, mendirikan solat dan segala perbuatannya kerana Allah, tetapi mengharapkan pujian daripada manusia. Ini maknanya syirik khafi. Dia solat, dia beribadah, tapi timbul perasaan untuk dipuji orang, untuk dimuliakan orang, untuk disanjung orang. Ini syirik khafi. Berlakunya syirik dalam amalan, hatinya maknanya bercampur bau dengan niat yang asalnya kena murni, kena khalis, maknanya sempurna, bersih dan sebagainya. Tiba-tiba bercampur dengan dia nak menunjuk supaya orang memuji dia dan sebagainya. Maka berhati-hatilah dan takutlah kalau diri kita terjebak dengan syirik yang sedemikian. Dan kita wajib merasa malu sekiranya perkara itu masih kita lakukan. Kita mengaku bahawasanya diri kita bukan daripada golongan orang-orang musyrik, tetapi sebenarnya kita belum terlepas sama sekali daripada perbuatan yang mempunyai unsur-unsur syirik. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya syirik itu berangkumi semuanya, ada sedikit dan banyak, ataupun yang kecil ataupun yang besar, yang jelas ataupun samar-samar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nak apa? Bila wakaf ini, bila sampai pada perenggan ini, maknanya kita bebaskan pengabdian kita, tidak menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya kena usaha tidak berlaku syirik dalam kehidupan, hatta dalam solat ataupun di luar solat. Dan akhirnya apabila kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini satu lafaz yang termaktub dalam ayat Allah. Disebut doa, sebahagian doa iftitah ini maknanya ambil daripada lafaz kalam Allah. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada lafaznya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka ingatlah bahawasanya itulah keadaan seorang hamba yang hilang dirinya, iaitu tidak berkuasa dan tubuh badannya sendiri, tetapi berada dalam kekuasaan Tuannya. Maknanya Allah Maha berkuasa. Yuhyi wa yumit, hidup dan matiku kerana Allah ni, hidup dan mati kita ni dalam genggaman, dalam kekuasaan ilmu Allah. Kita tak mampu nak menyekat suatu kuasa yang boleh menyekat hayat kita ataupun menghidupkan kita. Sifat Allah, sifatnya bagaimana Allah ni maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu sentiasa hidup. Dia menzahirkan sifat dia kepada makhluknya. Kita ini bersifat makhluk, ada masa hidup, ada masanya mati. Jadi bagaimana ucapan demikian tadi apabila timbul daripada manusia yang segala kerelaannya ataupun kemarahannya berdiri serta duduknya, kesenangannya dalam kehidupan, dalam ketakutannya terhadap kematian itu semata-mata kerana dunia, maka itu pastilah sikap yang demikian itu bukanlah sikap yang sebenarnya dan bukanlah sikap yang dituntut. Jika jadi ucapan tadi mestilah timbul daripada manusia yang segala-galanya digantung kepada kekuasaan Allah sahaja. Nak menyatakan apa maksudnya? Kita jangan terpengaruh dengan kata-kata hati kita, yang mana sama ada kehidupan kita ni, kesenangan dalam kehidupan maupun musibah dalam kehidupan ini suatu yang sia-sia. Hatta kita jangan terperangkap dengan sifat ataupun takut kepada kematian. Orang yang beriman, bertakwa, lagi mukhlis kepada Allah, dia dengan bijaksana membuat keputusan, iaitu menyediakan bekalan untuk hari akhirat. Maka sampai suatu keadaan dia mempunyai satu sifat, dia bersedia
dia buat satu persediaan untuk dia kemungkinan bila-bila masa dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam segenap penjuru juzuk kehidupan dia, ketika dia sendiri menyatakan, dia mengulangi kata-katanya dalam doa iftitah itu, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dia menterjemahkan dalam kehidupannya setelah dia berikrar dalam doa iftitahnya, maka orang ini insya-Allah dia bersedia, dalam keadaan dia bersedia dan dia berhajat kepada untuk dia Allah jemput dia dalam keadaan yang tenang, kerana dia telah berusaha untuk dengan usaha ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ilhamkan. Allah ni maha bijaksana. Dia mengilhamkan kepada hamba-hambanya dalam amal ketaatan. Maka apabila seseorang itu melakukan amal-amal ketaatan yang asalnya ilham daripada Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham itu, cabang ilham itu, arah takwa itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang sebegini, mana ada insan sebegini keadaannya, maka dia bersedia untuk menemui janji satu demi satu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan, dia tidak gelabah untuk menghadapi satu demi satu janji Allah. Ini tahapnya sebagai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya dan kita semua boleh berusaha mencapai makam ini. Namun demikian, sekiranya maknanya kita dengan nada keinsafan, saya dan kita semua banyak lagi benda yang kita telah ucapkan tak terlaksana pada perkataan, pada perbuatan kita. Sebagaimana kita sebutkan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maknanya bila sampai pada wakaf ini, kita kena menginsafi sejauh mana kita telah berjanji dan sejauh mana kita telah melaksanakan apa yang telah kita janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janji dengan Allah ni satu benda yang amanah, hal yang amanah. Bukan boleh main-main. Ketika dalam solat, apatah lagi di luar solat, kita kena tunaikan janji-janji yang telah aku janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan maksud apa, khulasahnya, segala urusan maknanya kita gantungkan pada kekuasaan Allah sahaja. Disebut dalam surah Al-Hadid, lahul mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Pada ayat yang kelima, seingat saya, kelima dalam surah Al-Hadid, ayat kelima ke ayat keenam, lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah rahsia dalam solat sebenarnya. Bila kita solat dalam keadaan khusyuk, insya-Allah maknanya Allah akan beri ilham demi ilham dari sisinya. Dan disebut di sini, apabila hati seseorang berpaling kepada yang lain daripada solat ketika solat, maknanya sahwiyahnya bagi peringatan, fazakir, iaitu hai hati. Maknanya kita nyatakan pada hati kita satu teguran pada hati, wahai hati, hai hati, bahawasanya Allah sentiasa memperhatikan kamu. Betapa khuduhnya orang yang bermunajat, yakni berbisik kepada Allah, sedangkan hatinya merayau ke arah lain, laksana orang yang bercakap dengan orang yang amat dihormati untuk menyatakan sesuatu yang mustahak, tetapi secara sambil lewa sahaja. Bermunajat, yakni berbisik merayu kepada Allah Rabb, semestinya dalam keadaan mustahak, di mana pihak lain tidak upaya menunaikannya, seumpama memohon hidayah dan memberi dan meminta ditambah pahala serta menghapuskan dosa. Ketika itu terasa betapa pentingnya maudhu', iaitu persoalan yang hanya Allah saja yang mampu menunaikan. Tentulah tidak wajar bertindak secara sambil lewa. Akhirnya diumpamakan kita ini waktu solat, sebenarnya kita berhadapan dengan Maliki Yaumiddin.
yang memiliki hari agama. Allah Raja Rabbin Nas. Dalam surah Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung Rabb bin Nas, yang menguasai, yang memelihara, mencipta manusia dan memelihara manusia, hal ehwal manusia. Jadi Rabbin Nas ni subhanallah. Maknanya kita bila solat kita kena tahu hakikatnya kita solat di hadapan Allah sesempurna sifat bagi Allah. Jadi bukan boleh lebih kurang. Bukan boleh buat lebih kurang, maknanya kita main-main solat ni tanpa dengan nada kesungguhan hati, hadirkan hati dan rasa khusyuk ketika solat. Jadi sebenarnya kita berhadapan dengan satu kuasa yang sedang memperhatikan kita, Al-Basir. Dia mempunyai satu kuasa Al-Alim yang maha mengetahui isi hati kita. Dan dia maha menghisap, Al-Hasib, dia maha menghisap, meneliti setiap apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan. Sama ada sebelum solat ataupun dalam solat ataupun luar solat. Allah juga sifat Al-Muttaqin, balas balik atas amal perbuatan hamba-Nya. Jadi semua ini bila kita datangkan dengan secara ilmu kita beramal, secara ilmu kita beramal dan secara iman, insya-Allah maknanya lebih tertib, lebih khusyuk dan lebih beradab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita menghadap seorang raja yang terhormat, kita ni sebagai seorang yang public, seorang yang tak ada apa-apa, sebagai hamba, maka ataupun orang yang awam, tentulah adab dengan sultan dan raja. Kita malu nak cakap sembang kuat-kuat ataupun nak sembang dengan dalam keadaan yang ambil sambil lewa, bercakap lebih kurang dan sebagainya, tanpa susun ayat yang teratur ataupun kemas pada pakaian, bersihkan diri kemudian kemaskan pakaian. Tentulah depan raja ni kita beradab. Apatah lagi raja Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, Rabbun Nas, Rabbin Nas dan sebagainya. Jadi semua perkara ini kalau kita adun ketika solat, insya-Allah maknanya kita lebih beradab dan lebih sopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar ini pada petang ini. Mudah-mudahan tentulah ada sikit sebanyak manfaat dari sisi ilmunya, wallahu alam. Yang kurang itu kelemahan saya dari segi untuk memberi kefahaman dari segi perkongsian ilmu ini, dan saya sendiri pun dalam penambahbaikan nilai. Kita kena semua berusaha menambah nilai ilmu dan iman kita hatta kita kembalikan fitrah dalam diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi cukuplah sekadar ini. Maaf atas apa-apa yang telanjur dan sebagainya. Jadi yang baik itu Allah ilhamkan kepada kita semua untuk beramal ketaatan kepadanya agar solat lebih khusyuk dan dapat rahsia dalam solat itu. Ada rahsia dia, dalam solat ini ada rahsia dia. Baru kita sampai dalam doa iftitah, kita ada berapa lafaz lagi, termasuk kita ketika kita membaca suratul Fatihah, bagaimana ketika kita membaca suratul Fatihah dan bagaimana ketika kita rukuk dan sujud, kemudian bagaimana kita duduk ketika antara dua sujud ataupun kita di tasyahud yang terakhir. Ada tentatif dia, ada penerangan dia yang boleh kita dengar sebagai satu cabang ilmu, dan kita dipandu arah dengan syarah-syarah ulama yang lain. InsyaAllah maknanya sikit sebanyak kita dengar sana sini sikit, sini sana sikit, maknanya terhimpun ilmu itu, dia boleh berada pada kantongan ilmu yang membina modal insan kita sebagai hamba Allah yang soleh solehah. InsyaAllah tarbiyah Ramadan ini antaranya nak menghiasi akhlak kita sebagai insan yang soleh solehah, lebih bertakwa dan maknanya lebih ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khusyuk ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian ahli keluarga, sahabat-sahabat, kenalan yang dekat dan jauh. Doakan saya dan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita bertemu dengan janji-janji Allah yang manis, yang murni, yang fitrah daripada Allah. Setelah kita beriman, beramal soleh dan takwa dan ikhlas beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Ma'assalamah ila liqa'.